Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'du. InsyaAllah kita akan baca sedikit tazkirah daripada para masyayikh kabirin Syabandiyah Jadidiyah, iaitu Hazrat Khwajah Muhammad Baqi Billah rahmatullah alaih. Ya, kerana beliau juga digelar sebagai Fakhrul Islam, Naqsyabandi Waqat, Ghaus Jahan, Kutub Zamana, Siraj al-Millah, Siraj al-Arifin, Mu'ayyiduddin, Ar-Rabi, Rabiul Millat, Waddin, Khwaja Berang, Sahib Tasarruf, Anfusi wa Afaqi, Abul Waqat, Hadrat Sayyidina wa Maulana Piran, Khwaja Muhammad Baqi Billah Al-Naqsyabandi Al-Uwaisi Al-Kabuli Ad-Dahlawi Qudus Siruh. Nama beliau ialah Radiyuddin Muhammad Baqi atau Abdul Baqi bin Abdul Salam. Nama kunyahnya adalah Abu Al-Mu'ayyad dan lebih dikenali sebagai Khwajah Baqi Billah. Beliau adalah dari kalangan para masyayikh akabirin Buzurgan Naqsyabandiyah. Takhallus atau nama pena beliau atau nickname beliau dalam penulisan syair-syair, dia gunakan nama Berang yang bererti tanpa warna atau luk cahaya, yang bermaksud pencapaiannya pada tahap yang tiada aras. Beliau merupakan pemula dan pelopor silsilah tarekat Naqsyabandiyah Ahrariyah di tanah Hindi, yang kemudiannya tersebar limpahan faiznya ke seluruh benua India dan serata pelosok alam sehingga ke hari kiamat. Jadi ta'aruf nisbat Khwajah Baqi Billah ni, beliau telah menerima nisbat batiniyah daripada Hazrat Maulana Khwajah Khwajagi Amkanggi Qudus Siruh. Di samping itu, beliau juga adalah seorang yang telah menghirup limpahan rohaniyah secara uwaisiyah menerusi beberapa para masyayikh. Beliau telah menerima tarbiyah rohaniyah daripada Ruh Hadrat Khwajah Shah Bahuddin Naqsyaband Qudus Siruh, dan juga telah menerima tarbiyah rohaniyah daripada Ruh Hadrat Khwajah Ubaidullah Ahrar Qudus Siruh. Tentang kelahiran dan nasab keturunan beliau, telah dilahirkan di kota Kabul, Afghanistan, yang merupakan tanah jajahan Kesultanan India pada tarikh 5 Zulhijjah 971 Hijrah atau 972 Hijrah, bersamaan dengan 14 hari bulan Julai tahun 1563 Masihi atau 1564 Masihi. Ayahandanya bernama Qadhi Abdul Salam Khilji Quraisy Samarkandi Qudus Siruh, berketurunan Turki Khilji. Beliau merupakan seorang tokoh sufi yang terkenal di kalangan para ulama dan para awliya, dan merupakan seorang buzur, sahib hal dan wajad. Ibunya adalah Sayyidah yang berketurunan Ahli Bait berasal dari Kashmir. Nasab keturunan beliau sampai ke Hadrat Khwajah Ubaidullah Ahrar Qudus Siruh melalui datuk sebelah ibunya. Nenek beliau juga berketurunan Sayyidah. Datuknya pernah mendapat bimbingan kerohanian daripada Hadrat Khwajah Muhammad Zakaria, itu salah seorang cucu Hadrat Khwajah Ubaidullah Ahrar Qudus Siruh. Beliau dinamakan sebagai Muhammad Al-Baqi oleh kedua ibu bapanya. Kemudian beliau masyhur dengan nama Baqi Billah. Berkenaan ahwal permulaan jazbahnya, semenjak kecil lagi beliau sangat mengasihi para ahlullah. Sifat-sifat tajrid dan tafrid kewalian yang sudah terpapar dari wajahnya semenjak zaman kanak-kanak lagi. Beliau suka menyendiri dan hidup serba sederhana. Beliau gemar mengasingkan dirinya untuk berkhalwat dengan Allah Ta'ala. Dan berkenaan penghasilan ilmu zahir dan batinnya, ketika beliau berusia 5 tahun, beliau telah dimasukkan ke madrasah untuk mempelajari Al-Quran di bawah asuhan Hazrat Khwajah Sa'ad Qudus Siruh, dan telah berjaya menghafaznya ketika berusia 8 tahun. Setelah menerima pendidikan asas ilmu agama, pada tahun 978 Hijrah, beliau telah melanjutkan, ini menimba ilmu pengetahuan zahir daripada Hadrat Maulana Sadiq Halwai Qudus Siruh, yang mana beliau adalah seorang alim yang masyhur dan telah mengikuti beliau
pergi ke negara Mawara'un Nahar. Mawara'un Nahar ni kira di sebelah Bukhara sana lah. Yang terkenal sebagai pusat tempat berhimpunnya para masyayikh dari kalangan para ulama dan para awliya pada masa itu atas jemputan pemerintah Kabul, Muhammad Hakim Mirza, dan telah menetap di Kabul. Di sana beliau telah berkesempatan bertemu dengan ramai para sufi dan para wali yang mana daripada mereka beliau telah menghimpunkan banyak ilmu pengetahuan berkenaan kerohanian. Pada zaman dirinya sebagai penuntut ilmu, beliau telah berkesempatan menghadiri majlis-majlis para awliya pada waktu itu. Beliau telah merantau ke serata pelosok Mawara'un Nahar hinggalah ke Afghanistan, Multan, Kashmir, Lahore dan India. Sesudah beliau selesai mempelajari ilmu pengetahuan yang zahir, beliau pergi menghadiri majlis-majlis para masyayikh besar untuk hadir mengkhidmati mereka, dan pada kebanyakan tempat beliau akan memperbaharukan baiat taubat. Beliau sentiasa setiap waktu mencari-cari para awliya Allah. Hal keadaan tahap keilmuannya adalah bahawa rakan-rakan penuntut ilmu yang sezaman dengannya akan membawa kepadanya kitab-kitab yang sukar difahami serta memerlukan penjelasan yang dalam. Lalu beliau memberikan penjelasan dengan cara yang begitu mudah sehingga mereka dapat memahaminya. Beliau telah mempelajari ilmu fiqah, hadis, tafsir dan berbagai bidang ilmu pengetahuan semasa di Samarkand. Berkenaan pencarian hakikat, semasa zaman pembelajarannya memahami perjalanan tarikat rohani, beliau telah membaca sebuah kitab berkenaan ilmu tasawuf. Tiba-tiba beliau merasakan tempat di sekelilingnya dilimpahi dengan cahaya. Kemudian dia menyaksikan rohaninya Hazrat Khwaja Shah Bahaudin Naqsyabandi Qudsasiruhu sedang berdiri di hadapannya dan melimpahkan limpahan faiz kepadanya. Hal keadaan tersebut menyebabkan beliau bertaubat, dan selama 2 tahun beliau telah mengamalkan muraqabah yang telah ditalkinkan dan tekun melakukan zikir dengan istiqamah. Beliau telah berkata, sekali peristiwa daku sedang mentalaah sebuah kitab tasawuf karangan seorang buzurg. Lalu telah berlaku suatu keadaan tajalli ke atas diriku sehingga daku menjadi hilang ikhtiar. Kemudian pada hal keadaan tersebut daku telah bermimpi diziarahi Hadrat Khwaja Shah Bahaudin Naqsyabandi Qudsasiruhu. Seterusnya mentalkinkan zikir dan daku telah dikurniakan dengan campakan jazbah. Setelah itu daku telah menggiatkan diriku mencari para ahlullah dan mula mencari para buzurgan masyayikh tarikat. Setelah peristiwa itu, hatinya dipenuhi dengan perasaan cinta terhadap Allah dan Rasulullah SAW. Beliau merantau dengan berjalan kaki dari Asia Tengah hingga ke Multan, hingga ke Lahore, Pakistan, sehinggalah sampai ke Delhi di India. Beliau telah berkata bahawa pada mula-mulanya, beliau telah pergi hadir berkhidmat kepada Hazrat Khwaja Ubaid Qudsasiruhu dengan maksud untuk bertaubat dari dosa keingkaran terhadap Tuhan. Tetapi khayalan untuk rujuk kepada Tuhan dan maksud meninggalkan dosa hanya ada dalam perasaan batin dirinya. Dan yang terzahir hanya hasrat untuk memohon berkat bacaan surah Al-Fatihah daripadanya. Hazrat Khwaja Ubaid adalah khalifah Hazrat Maulana Lutfullah dan beliau adalah khalifah kepada Hazrat Maulana Khwajabi Dahbidi rahmatullah alaih. Tapi oleh kerana taufik istiqamat belum terhasil, maka beliau telah pergi kali kedua untuk berkhidmat dan bertaubat kepada Hazrat Syekh Samarkandi Qudsasiruhu yang merupakan seorang syekh besar dan dalam khan wadah silsilah tarikat Hazrat Khwajah Ahmad Yasawi, yang tarikat Yasawiyah alaihi rahmah. Beliau tidak membenarkan Hazrat Khwajah Baqibillah Qudsasiruhu melakukan safar perjalanan yang jauh sedangkan usianya masih muda, dan janganlah hanya memohon keberkatan surah Al-Fatihah saja, tetapi melihatkan jazbah dan keazaman yang kuat dalam diri Hazrat Khwaja Baqibillah Qudsasiruhu, maka Hazrat Syekh Samarkandi Qudsasiruhu pun membacakan surah Al-Fatihah untuk keberkatan dirinya dan mendoakan kekurniaan daulat istiqamat ke atasnya. Pada kali ketiga, beliau telah pergi berkhidmat kepada Hazrat Amir Abdullah Balkhi Qudsasiruhu sebagai menzahirkan pembaharuan taubat dan telah memperolehi nikmat yang besar dapat bermusafahah, berjabat tangan dengannya.
Setelah beberapa hari bersohbat dengannya, telah terhasillah sifat migah dahsyat. Pada permulaannya, beliau telah menghadiri majlis sohbat bersama Hazrat Khawaja Ubaid Qudus Sirhu yang merupakan khalifah kepada Hazrat Maulana Lutfullah Qudus Sirhu. Tapi beliau tidak begitu berpuas hati. Kemudian beliau telah menghadiri majlis sohbat bersama Hazrat Syekh Samarkandi Qudus Sirhu yang telah mendoakan untuknya. Namun beliau masih belum mendapat kepuasan hati juga yang sepenuhnya dalam perdampingan dengannya. Kemudian beliau telah menghadiri majlis sohbat bersama Hazrat Khwajah Amir Abdullah Balkhi Qudus Sirhu, yang mana beliau telah memperolehi sedikit ketenteraman jiwa dan fikiran. Beliau pernah ke Delhi untuk mencari Syekh Kamil dan pernah bersohbah dengan Hazrat Syekh Abdul Aziz Qudus Sirhu dan putranya Hazrat Syekh Qutubul Alam Qudus Sirhu. Doa daripada ibunya, yang mana beliau telah berkata, meskipun daku tidak melakukan banyak latihan riadat sebagaimana kadar yang telah dilakukan oleh sebahagian besar para awliya Allah, tapi daku telah bernasib baik menerima limpahan kurnia nikmatnya yang agung bahawa segala penantian, hilang ikhtiar dan segala kesusahan yang telah daku hadapi adalah termasuk dalam riadat dan mujahadat. Pada masa itu, ibuku sangat risau dan bimbang dengan melihatkan hal keadaanku yang tiada keruan dan banyak berjaga malam dan tidak terurus dan lemah tubuh badan kerana mengalami ghalabah hal. Dengan sepenuh perhatian dan kebimbangan dan dengan penuh merendahkan diri di hadapan Tuhan Yang Maha Esa seraya meminta, wahai Tuhanku, Dikau penuhilah segala kehendak anak lelakiku. Jika tidak, janganlah dibiarkan daku hidup kerana daku tidak sanggup melihat kegagalan dan perasaan yang tidak senang pada diri. Kebanyakan masa malam dan waktu sahur ibuku telah memohon dengan doa permohonan tersebut di hadapan Allah Ta'ala. Maka dengan segala doa dan munajat ibuku itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengurniakan daku nasib yang baik pada mencapai segala martabat kerohanian ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengurniakan kepadanya dan kepada kita ganjaran yang lebih baik bagi pihak kami. Amin. Kisah bermimpi Syah Naqsyaband. Pada satu ketika, beliau telah bermimpi diziarahi Hazrat Khwajah Shah Bahauddin Qudus Sirhu, sehingga menyebabkan dirinya telah bertaubat. Dan dengan sendirinya, tabiat kecenderungannya adalah terhadap jalan tarikat para ahlullah. Dan menganggapkan bahawa dirinya adalah fakir yang sedang tenggelam dan cuba memegang apa sahaja yang dapat dipegang pada setiap arah. Pada akhirnya, ada seorang dari kalangan para masyayikh telah berkata bahawa amalan zikir yang paling berfaedah dan bermanfaat adalah yang diterima daripada guru ke guru yang bersambungan rantaian silsilah sehingga kepada Hadrat Baginda Rasulullah SAW. Maka beliau telah mendampingi syekh itu untuk mempelajari jalan tarikat zikir dan muraqabah. Selama 2 ke 3 tahun, beliau mengamalkan kaedah zikir yang telah dipelajari daripada syekh tersebut. Semasa pendampingan dengannya, beliau telah mendengar suatu perkataan berikut. Selagi mana seseorang salik belum menempuh hampir 40 tahun di medan la ilaha, maka dia tidak akan sampai ke perhentian illallah. Kemudian beliau telah mendapat suatu isyarat secara ghaib supaya mencari jalan tarikat yang lain. Hingga akhirnya beliau telah sampai di Kashmir dan hadir berkhidmat pada Hadrat Syekh Baba Miwali Qudus Sirhu dan telah memperolehi keberkatan limpahan faiz yang besar daripadanya. Dan menerusi pandangan tawajuhnya telah membukakan pintu qabuliat kepada Hazrat Khwajah Bakhilillah Qudus Sirhu. Hazrat Syekh Baba juga merupakan seorang syekh tarikat silsilah Aliyah Naqsyabandiyah dan telah mengurniakan ijazat kepada Hazrat Khwajah Bakhilillah Qudus Sirhu. Setelah Hazrat Syekh Baba meninggal dunia, beliau telah mendapat isyarat secara ghaib daripada ruhannya Hazrat Khwajah Gan dan telah menerima perkhabaran baik dan talqin zikir daripada mereka. Dengan berkat pandangan tawajuhat mereka, kekuatan nisbat mereka mulai terbentuk dalam diri Hazrat Khwajah Bakhilillah Qudus Sirhu. Daerah ghaibiyat mulai menjadi begitu luas dan lapang bagi dirinya dan mula merasakan limpahan faiz dari segenap arah, sehingga sedikit demi sedikit telah terhasil jam'iyat, sehinggalah dengan tarikan jazbah dari Allah Ta'ala telah membawa beliau hadir bersohbat dan berkhidmat kepada Hazrat Khwajah Khwajagi
Amkanggi Qudsa Sirruhu. Dengan penuh kegembiraan, beliau telah berbaiat dan berjabat tangan dengannya dan berhasil mengikuti jalan tarekat Khwajagan. Sehingga dengan bimbingan Hadrat Khwaja Amkanggi Qudsa Sirruhu, beliau telah menjadi salah seorang salik yang mengikuti perjalanan arwah Hazrat Khwaja Shah Naqsyaband dan para khulafa'nya qaddasallahu asrarahum, sehingga telah membawanya sampai ke gerbang para pengharap. Ya Allah, hidupkanlah kami sebagai miskin dan matikanlah kami sebagai miskin dan himpunkanlah kami dalam kalangan orang-orang miskin. Itu sedikit sebanyak daripada tazkirah Hazrat Khwaja Muhammad Baqi Billah Qudsa Sirruhu. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Tentang kisah kehadiran Hazrat Khwaja Baqi Billah kepada Hazrat Khwaja Amkanggi. Pada satu ketika beliau telah bermimpi melihat Hazrat Khwaja Ahmadullah Ahrar Qudsa Sirruhu telah berkata kepadanya, hendaklah kamu pergi berdampingan, bersohbat dengan Khwaja Amkanggi. Khwaja Ahmadullah Ahrar datang dalam mimpi. Pada suatu waktu beliau merantau ke Mawara'un Nahar. Dalam perjalanannya beliau telah bermimpi seolah-olah Hazrat Khwaja Amkanggi Qudsa Sirruhu hadir di hadapannya, memanggilnya dan menantikannya seraya berkata kepadanya, Farzand, Syashmima Barsari Rahi Shuma'as, pandangan mata kami sedang menanti kehadiran kamu, wahai anakku. Berkenaan ahwal ini, beliau menjadi begitu gembira dan telah tidak putus-putus mengungkapkan kata-kata syair ini dari mulutnya yang diberkati. Man guzashtam zagam asuda ke nagahi zagamin, alam asyub nagahi sarrah ham bigarif. Aku telah menjadi tidak keruan, kekasih memandangku dengan mulia, sambil menyorok dengan kemuliaan, ku duduk di jalan menantikannya. Apabila beliau hadir untuk berkhidmat kepada Hazrat Khwaja Amkanggi Qudsa Sirruhu, maka beliau telah berbaiat kepadanya. Beliau dibawa bersohbat dalam bilik khalwat selama 3 hari 3 malam bersama Hazrat Khwaja Amkanggi Qudsa Sirruhu. Beliau menyibukkan dirinya dalam khalwat dan telah dikurniakan dengan ketinggian maqamat batiniah. Kemudian beliau telah dikurniakan nisbat, ijazat dan khilafat serta diberikan arahan supaya menuju ke India, kerana silsilah tarikat Naqsyabandiyah akan terbina di sana menerusi beliau, dengan berkata, di Hindustan menerusi keberkatan bimbingan kamu akan terzahir seorang buzurg yang juga akan mendapat pengurniaan yang besar. Orang buzurg yang dimaksudkan adalah Hazrat Sayyidina wa Maulana Imam Rabbani bin Al-Sani Syekh Ahmad Al-Faruqi As-Sirhindi Qudsa Sirruhu. Hazrat Khwaja Amkanggi Qudsa Sirruhu menyatakan irsyadnya bahawa pemuda ini telah sampai kepada penyempurnaan. Kami hanya perlu mengislahkan ahwalnya. Menerusi pemuda ini, silsilah Naqsyabandiyah kami akan terpancar sepenuhnya. Dan bagi para penuntut yang tinggi himmah kesungguhan, dengan menerusi keberkatan tarbiyah yang diberikan olehnya, akan membawa mereka kepada martabat kesempurnaan dan penyempurnaan. Dengan penuh rendah diri, beliau berkata bahawa tiada kesanggupannya melaksanakan tanggungjawab dan amanah yang besar itu. Tetapi Hazrat Khwaja Amkanggi Qudsa Sirruhu telah memberikan dorongan kepadanya dan mengarahkan beliau melakukan solat istikharah untuk mendapatkan petunjuk pilihan daripada Allah. Beliau pun melakukannya dan telah bermimpi melihat seekor burung nuri, ini burung kakak tua, sedang bertenggek di atas sebatang ranting sebuah pohon. Beliau berfikir dalam mimpinya, seandainya burung tersebut datang hinggap di tangannya, maka dia menganggap bahawa dirinya bernasib baik. Tiba-tiba setelah terlintas perkataan tersebut dalam fikirannya, burung tersebut terus datang ke arahnya dan hinggap ke tangannya. Beliau memasukkan air liurnya ke dalam paruh mulut burung nuri itu, sehingga burung itu dapat berkata-kata. Dan burung itu pun memasukkan gula manisan ke dalam mulut beliau. Pada keesokan paginya, beliau pun melaporkan hal keadaan mimpi yang telah dialaminya. Sesudah melakukan solat istikharah, Hazrat Khwaja Amkanggi Qudsa Sirruhu berkata bahawa burung nuri adalah burung dari India. Jadi pergilah kamu ke sana segera. Dengan berkat kehadiranmu di sana, seorang wali yang agung akan muncul yang akan
menyertakan kebenaran dan keberkatan yang banyak akan sampai kepada kita melalui. Beliau pun bertindak menurut petunjuk istikharah tersebut dan syekhnya mengarahkan beliau supaya pergi ke India segera. Hazrat Khwaja Amkanggi berkata, berjanjilah dengan kami bahawa jika pada hari kiamat nanti Allah Ta'ala mengurniakan darjat kurub kedekatan dengannya, maka kurniakanlah juga syafaatmu untuk kami. Dengan berbekalkan petunjuk dari Hazrat Khwaja Amkanggi Qudus Sirhu, beliau pun mengarahkan langkahan kakinya menuju ke India dan telah tiba di Lahore pada tahun 1008 Hijrah dan singgah menetap di Lahore selama setahun. Semasa berada di Lahore, ramai para ulama dan golongan bangsawan datang menemui Khwaja Baqiyullah dan mendapatkan keberkatan daripadanya. Dalam perjalanannya dari Lahore ke Delhi, apabila beliau melihat seorang miskin, dia akan turun dari tunggangannya dan meletakkan orang itu di atas tunggangannya dan dirinya sendiri akan berjalan kaki. Beliau akan menutup mukanya dengan kain serbannya supaya tidak ada orang yang mengenali dan melihat wajah dan kemurahan hatinya. Dan kerana tidak mahu mementingkan diri sendiri, apabila beliau mendekati sesebuah kota, beliau akan kembali naik ke atas tunggangannya untuk menyembunyikan kelakuan perbuatannya. Kemudian setelah setahun menetap di Lahore, sebagai mematuhi arahan petunjuk para masyaikh silsilah Naqsyabandiyah, beliau telah berpindah menuju ke Delhi dan menetap di sebuah masjid di Ferozabad, Delhi, iaitu sebuah tempat yang indah berhampiran dengan tebing sungai Jamna. Beliau kemudian mendirikan sebuah khankah pondok sufi dan memulakan tugas masyaikhat sebagai pembimbing dalam kerohanian di sana. Kebanyakan masanya, sesudah isyak, beliau akan duduk bermuraqabah sehinggalah ke waktu subuh. Atas perintah arahan syekhnya, Hazrat Khwaja Baqiyullah Qudus Sirhu telah datang ke India untuk membimbing dan menyebarkan kaedah pengamalan tarekat Naqsyabandiyah. Semasa berada di Delhi, para buruh Uwaisiyah, iaitu wali-wali Uwaisi dari kalangan pembesar kerajaan Babari juga telah datang berhimpun sebagai murid-murid Hazrat Khwaja Baqiyullah Qudus Sirhu. Termasuklah Hazrat Syekh Farid Bukhari Qudus Sirhu yang telah banyak memberikan bantuan sumbangan untuk keperluan khanqah. Dalam tempoh jangka masa 5 ke 6 tahun kehadiran beliau di Delhi, telah berlaku suatu perubahan besar dalam lingkungan kerohanian di bawah bimbingan. Di samping para imam, para masyaikh dan orang awam, para pembesar dan para penguasa juga turut hadir menyertai halqah iradat, majlis zikir. Berkenaan nisbat Uwaisiyah, Hazrat Khwaja Baqiyullah Qudus Sirhu adalah seorang yang memiliki nisbat Uwaisiyah. Sekalian para khulafa Hazrat Khwaja Shah Bahuddin Naqsyaband Qudus Sirhu, bahkan dirinya sendiri juga telah menerima tarbiyah rohani daripada rohaniah Hazrat Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanidam Kashif Raz Nihani Abul Qasim Chiraf Gurgani ke Bude Wird Jan Nam Uwaisish ke Bashad Terbi Azjam Uwaisish. Jadi Hazrat Khwaja Baqiyullah Qudus Sirhu berakidah dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau berpegang teguh dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dan selalu menekankan perkara tersebut dalam pengajarannya. Semasa menjelaskan makna surah Al-Fatihah, beliau menjelaskan bahawa tafsiran pengertian sirat al-mustaqim, doa kan, ihdinas siratal mustaqim. Yang dimaksudkan dengan siratal mustaqim itu apa? Menurut Khwaja Baqiyullah, tafsirannya siratul mustaqim itu adalah berikut. Adalah menjadi ijma' sekalian ahlul haq dan para ulama bahawa siratul mustaqim adalah jalan yang ditempuh oleh ahlus sunnah wal jamaah. Yang dimaksudkan siratul mustaqim itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Jalan yang ditempuh oleh ahlus sunnah wal jamaah. Berkenaan masyaikh turuk arba'ah, ini masyaikh tarikat yang 4. Menurut Hadrat Ghulam Mustafa Khan rahmatullah alaih, dengan fazal kekurniaan Allah Ta'ala, beliau berkesempatan pergi
ke sebuah perpustakaan di Kabul, Afghanistan bernama Kutubkhana Hazrat Nur Al-Masyaikh alaihi rahmah. Dan di sana dia telah mentelaah sebuah kitab makhtutah, iaitu kitab yang nadir, yang kitab bertulisan tangan, yang sangat sukar ditemui. Bahawa di dalamnya terkandung beberapa risalah tulisan tangan Hadrat Imam Rabbani, Jadid Al-Sani, Syekh Ahmad Faruqi Sirri, Qudus Sirruh. Di bahagian akhir penulisan tersebut, terdapat sebuah risalah yang terkandung di dalamnya Turuq Arba'ah, ini 4 jalan tarikat. Iaitu 4 silsilah perjalanan tarikat yang dibawa oleh Hazrat Khwajah Baqi Billah Qudus Sirruh. Beliau telah menyalin nukilan risalah tersebut pada tarikh 26 Ogos 1969, yang mana ianya telah dituliskan dalam bahasa Farsi. Ini Syekh Ghulam Mustafa tadi disalin naskah tersebut. Perkhabaran berkenaan para masyayikh Turuq Arba'ah adalah sangat masyhur di negara Mawara'un Nahar dan Khurasan. Risalah tersebut telah ditulis dengan tulisan tangan yang khas daripada Imam Al-Muttaqin, Qiblat Al-Arifin, Mursyid dan Pir Hazrat Mahbub Rabbil Alamin, Kutub Rabbani, Hazrat Jadid Al-Sani, Syekh Ahmad Faruqi As-Sirri radhiyallahu anhu. Ini menyatakan intisab, nisbat para masyayikhnya dengan tafsilan terperinci seperti berikut. Berkenaan nisbat tarikat Khafiyah, Khawajagan Naqsyabandiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Intisab nisbat penyeru ini yang serba kekurangan, Muhammad Al-Baqi, adalah dengan beberapa khan wadah silsilah tarikat. Daku yang serba kekurangan ini telah menerima khirqah Kufiyah, iaitu zikir yang tersembunyi, dan telah bermusafahah, berjabat tangan, dan ijazah tammah dan ammah, iaitu telah menerima ijazah yang lengkap dan sempurna, yang am, iaitu keizinan yang lengkap dan umum, dan telah menerima bimbingan petunjuk irsyad daripada Hazrat Mursyid alal itlaq Ghaus al-afaq fil masyariq wal magharib bil istihqaq makhdumi wa sayyidi Khwajah Ishaq Qudus Sirruh. Ini nisbat yang pertama dia, Khwajah Baqi Billah dengan Maulana Khwajah Ishaq Qudus Sirruh. Dan beliau telah menerima ijazah dan nisbat serta bimbingan irsyad dari 2 jalan. Pertama daripada ayahandanya, iaitu Hazrat Qutub Al-Aqtab Maulana Khwajaji Kasafi Al-Dahbidi Qudus Sirruh. Kedua daripada khalifah para khulafa Hazrat Maulana Lutfullah Qudus Sirruh. Bahawa Hazrat Maulana Khwajaji Qudus Sirruh dan Hazrat Maulana Lutfullah Qudus Sirruh adalah saudara seikhwan di bawah bimbingan Hazrat Maulana Shah Hussein Marghilan Qudus Sirruh. Bahawa beliau adalah seorang daripada khulafa Hazrat Khwajah Ubaidullah Ahrar Qudus Sirruh. Nisbat yang pertama adalah benar dan telah diizinkan. Kemudian sesudah mereka, beliau juga telah diberikan izin oleh Hazrat Maulana Muhammad Qadhi Qudus Sirruh. Dan sesudah mereka, beliau telah berbaiat dengan Hazrat Makhdumi Maulana Khwajaji serta berkhidmat dan berkebajikan yang tidak terhingga dengan harta dan diri, mendahulukan segala kepentingannya. Maka dari arah tersebut, Hazrat Maulana Khwajaji Qudus Sirruh telah melantiknya sebagai Siddiq Khulafa, iaitu khalifah yang terpercayai dari sekalian para khalifahnya, dan sebagai qaim maqam mutlak, iaitu pengganti mutlak bagi dirinya. Maka dapatlah diketahui bahawa Hazrat Maulana Khwajaji dan Hazrat Maulana Lutfullah telah menerima intisab nisbat dan ijazat daripada Hazrat Maulana Qadhi Qudus Sirruh. Dan beliau telah menerimanya daripada Hazrat Khwajah Ahrar Qudus Sirruh, yakni Nasirul Millat wad Din Khwajah Ubaidullah Ahrar Al-Ahrari Qudus Sirruh. Dan beliau telah menerima ijazat dan intisab nisbat dengan menerusi Hadrat Maulana Yaqub Tarikhi Qudus Sirruh, dan beliau telah menerima ijazat dan intisab nisbat dengan menerusi Hadrat Khwajah Bahauddin Bahaul Haq Waddin Naqsyabandiyah Qudus Sirruh, dan beliau telah menerima ijazat dan intisab nisbat dengan menerusi Hadrat Khwajah Amir Kulal Qudus Sirruh, dan beliau telah menerima ijazat dan intisab nisbat dengan menerusi Hadrat Khwajah Baba Samasi Qudus Sirruh, dan beliau telah menerima ijazat dan intisab nisbat dengan menerusi Hadrat Khwajah Ali
azizan. Kami tanya Qudsa sirruhu, dan beliau telah menerima ijazat dan iktisab nisbat dengan menerusi Hadrat Khwaja Mahmud Anjir Faghnawi Qudsa sirruhu, dan beliau telah menerima ijazat dan iktisab nisbat dengan menerusi Hadrat Khwaja Arif Riwakari Rahmat Qudsa sirruhu, dan beliau telah menerima ijazat dan iktisab nisbat dengan menerusi Hadrat Qutubul Aqtab Khwaja Jahan Khwaja Abdul Khaliq Rujidwani Qudsa sirruhu, dan beliau telah menerima ijazat dan iktisab nisbat dengan menerusi Hadrat Khwaja Yusuf Hamdani Qudsa sirruhu, dan beliau telah menerima ijazat dan iktisab nisbat dengan menerusi Hadrat Khwaja Abu Ali Fasi Tusi Qudsa sirruhu, dan beliau telah menerima ijazat dan iktisab nisbat dengan menerusi Hadrat Khwaja Abdul Qasim Burgani Qudsa sirruhu, dan beliau telah menerima ijazat dan iktisab nisbat dengan menerusi Hadrat Syekh Abdul Hasan Kharqani Qudsa sirruhu, dan beliau telah menerima ijazat dan iktisab nisbat dengan menerusi Hadrat Syekh Abu Yazid Bistami Qudsa sirruhu, dan beliau telah menerima ijazat dan iktisab nisbat dengan menerusi Hadrat Imam Ja'far Sadiq Qudsa sirruhu, dan beliau memiliki dua nisbat. Pertama dengan menerusi ayahandanya yang buzurgwar, iaitu Hadrat Imam Muhammad Baqir Qudsa sirruhu, dan beliau telah menerima ijazat dan iktisab nisbat dengan menerusi Hadrat Imam Zainul Abidin Qudsa sirruhu, dan beliau telah menerima ijazat dan iktisab nisbat dengan menerusi Hadrat Imam Husain radhiyallahu anhu, dan beliau telah menerima ijazat dan iktisab nisbat dengan menerusi ayahandanya Hadrat Sayyidina Asadullah Al-Ghalib Ali ibn Abi Talib karamallahu wajh. Dan beliau juga telah menghimpunkan dua nisbat. Pertama daripada Hadrat Baginda sallallahu alaihi wasallam tanpa wasitah perantara, kedua dengan wasitah perantara, iaitu perantaraan tiga orang khalifah, itu Hadrat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Hadrat Sayyidina Umar Al-Khattab, dan Hadrat Sayyidina Usman Al-Ghani radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dan nisbat-nisbat ini daripada Hadrat Imam Ja'far Sadiq Qudsa sirruhu menerusi ayahanda, datuk dan sekalian moyangnya radhiyallahu taala anhum dinamakan sebagai silsilah Al-Zahab, iaitu rantaian emas, silsilah emas, kerana kemuliaan, kesucian dan kehalusannya. Dan bagi yang selain dari nisbat ini dinamakan sebagai silsilah Al-Fiddah, iaitu rantaian silsilah perak. Dan nisbat kedua Hadrat Imam Ja'far Sadiq radhiyallahu anhu adalah dengan menerusi datuknya, iaitu ayahanda kepada ibundanya, iaitu Hadrat Imam Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Al-Siddiq radhiyallahu anhu, dan bahawa beliau adalah dari kalangan fuqaha sab'ah, iaitu 7 orang pakar ilmu fiqah di kota Madinah. Dan beliau juga adalah dari kalangan para imam besar. Beliau telah menerima ijazat dan iktisab nisbat dengan menerusi Hadrat Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dan beliau juga memiliki dua nisbat. Pertama daripada Hadrat Baginda sallallahu alaihi wasallam tanpa wasitah perantara, dan kedua adalah menerusi wasitah 4 para khulafa ar-rasyidin, iaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tetapi di samping itu beliau juga telah menerima suatu nisbat yang khas daripada setiap seorang para khulafa tersebut. Itu adalah nisbat Hadrat Sayyidina Salman Al-Farisi